supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dengan keadaan situasi kita dalam beberapa minggu kebelakangan ini, iaitu berkenaan dengan hukum kita memulau ataupun memboikot perniagaan, perkhidmatan dan juga produk barang-barang perniagaan orang-orang yang menjadi musuh agama serta para pendosa, orang-orang yang melakukan dosa. Jadi dalam keadaan yang sangat getir sekarang ini, maka ada pelbagai kaedah dan juga pendekatan yang digunakan khususnya oleh kita orang-orang Islam di dalam kita berusaha untuk memberi tekanan kepada musuh-musuh agama, khususnya yang melakukan kezaliman kepada orang-orang awam, yang melakukan kekejaman terhadap pihak yang tidak berdaya seperti kaum wanita, kanak-kanak, orang yang sakit dan seumpamanya. Kenapa tajuk ini agak kontroversi kebelakangan ini? Ini kerana di kalangan kita orang-orang Islam pun kita mempunyai ataupun tokoh-tokoh para ulama dan para sarjana kita juga, para ilmuwan juga berbeza pendapat berkenaan dengan hal ini. Ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeza dan juga kesan-kesan yang dilihat berbeza dari sudut kita mengutamakan apa, siapa dan bagaimana. Contohnya apabila kita melancarkan boikot ataupun kita memulau perniagaan, perkhidmatan ataupun barang-barang yang dijual oleh musuh-musuh agama ataupun para pendosa, maka antara sudut pandangnya ialah sejauh manakah tindakan kita itu memberi kesan kepada musuh. Itu yang pertama. Yang keduanya juga yang perlu kita lihat dan kita pertimbangkan ialah apakah yang kita lakukan ini, contohnya boikot ataupun kita memulau perniagaan ataupun barang-barang jualan dan sebagainya yang dijual oleh musuh Allah ataupun orang-orang yang melakukan dosa itu akan memberi kesan buruk kepada orang Islam yang lain. Contohnya orang-orang Islam yang berniaga, yang ataupun yang menjadi kaki tangan pegawai ataupun yang makan gaji di syarikat-syarikat yang mana kita lancarkan boikot. Sebab saudara-saudara kita ini juga mereka mempunyai keluarga, kan, mereka mempunyai anak isteri yang perlu ditanggung. Jadi apabila kita melancarkan boikot terhadap sesuatu syarikat ataupun jenama yang tertentu, maka antara kesan yang kita boleh lihat sendiri ialah bagaimana OT dipotong ataupun pendapatan saudara-saudara kita ini juga akan terjejas. Malah yang lebih teruk daripada itu, mungkin mereka dibuang kerja. Jadi ini akan menyebabkan bertambahnya kesusahan sesama kita orang Islam. Sudahlah kita mengalami pelbagai tekanan oleh kuasa besar dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama dalam usaha kita untuk membantu saudara kita di Palestin dan sebagainya, tiba-tiba apa yang kita lakukan itu mendatangkan kesusahan pula kepada saudara-saudara kita yang terlibat kerana dibuang kerja ataupun pendapatannya terjejas. Jadi ini antara perkara yang kita akan lihat dalam perbincangan kita pada pagi ini.
Baik, antara yang perlu kita faham berkenaan dengan boikot perniagaan ataupun perkhidmatan dan juga produk yang dijual oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang melakukan dosa, khususnya yang melakukan kekejaman terhadap umat Islam, ialah musuh-musuh Allah sentiasa merancang, mengatur strategi dan seumpamanya terhadap orang-orang Islam supaya orang Islam ini akhirnya akan mengikuti mereka, tunduk kepada mereka. Jadi itu antara perkara yang memang kita sudah sedia maklum. Pada masa yang sama, kita juga perlu mengakui hakikat bahawa kita orang-orang Islam, apabila kita hidup di atas dunia ini, kita perlu terima hakikat bahawa kita hidup berbilang kaum, berbilang agama. Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Orang Melayu tidak boleh hidup dalam dunia ini hanya sesama orang Melayu sahaja sebagai contoh. Ataupun orang Islam juga, pada hakikatnya kita perlu terima hakikat bahawa dalam kehidupan kita atas dunia ini, kita orang Islam juga, kita memerlukan perkhidmatan orang yang bukan Islam. Sebagai contoh yang mudah, kalau kita lihat sewaktu solat Jumaat di masjid sebagai contoh, antara anggota rela yang kita gunakan perkhidmatannya untuk menjaga lalu lintas, keselamatan dan sebagainya sewaktu umat Islam menunaikan solat Jumaat. Sebagai contoh, selain daripada kita menggunakan anggota rela wanita, kita juga menggunakan anggota rela yang bukan beragama Islam. Itu contoh mudah untuk menunjukkan kepada kita bahawa ada ketikanya orang-orang bukan Islam ini kita perlukan perkhidmatan mereka. Dan pada masa yang sama juga dalam kehidupan kita seharian, kita perlu berjual beli, kan? Kita perlu bermuamalat, dan bila kita bermuamalat dan berjual beli, jikalau kita hadkan, kita wajibkan mesti dengan orang Islam sahaja, sudah tentu akan timbul pelbagai kesusahan, sebab yang dekat dengan kita, contohnya yang jual ikan sebagai contoh, yang dekat, yang mudah, yang murah dan sebagainya adalah pekedai ataupun penjual yang bukan beragama Islam. Jadi ini satu kemudahan dalam agama. Agama tidak pernah mengharamkan kita untuk berjual beli dengan orang bukan Islam. Jadi cuma timbul persoalan apabila dalam konteks kita ingin menyatakan sokongan dan kita ingin membantu orang-orang Islam yang dizalimi. Pada masa yang sama kita berusaha untuk menghalang kezaliman yang dilakukan oleh musuh agama, termasuk dalam usaha kita untuk menghalang dosa yang dilakukan oleh seseorang manusia. Maka sejauh manakah agama menganjurkan kepada kita tindakan boikot ini? Ini antara perkara yang kita akan lihat. Baik, maka bila kita bincang tajuk ini, kita perlu pergi kepada perkara yang paling asas dalam agama, iaitu apakah hukum kita menggunakan perkhidmatan dan juga produk orang bukan Islam ataupun orang yang melakukan dosa. Yang pertamanya, orang tu dia bukan Islam. Dan satu lagi kategori iaitu orang tu orang Islam, tapi dia ni jahat. Dia ni jahat, dia ni kaki maksiat. Kita tahu dia ni penagih dadah sebagai contoh, tapi kita berjual beli dengan dia. Kita tahu dia ni kaki judi, ataupun dia ni kaki perempuan. Kita tahu satu kampung, satu taman tahu dia ni memang seorang kaki maksiat. Maka apa hukum kita bermuamalat dengan orang bukan Islam dan juga orang yang sering melakukan maksiat? Maka dalam agama kita, hukum kita berjual beli dengan orang bukan Islam asalnya adalah boleh. Maknanya harus. Kita boleh beli barang dia, kita boleh jual barang kepada dia, kita boleh manfaatkan barang dia, perkhidmatan dia. Kalau dia seorang yang pakar dalam membaiki contohnya alat-alat elektrik sebagai contoh, dia bukan Islam tapi dia ni mahir dalam membaiki mesin basuh sebagai contoh. Apakah hukum kita menggunakan perkhidmatannya? Maka jawapan dia harus, kan, boleh, tidak berdosa, tidak dilarang.
Sebab dalam agama kita, bila kita belajar Islamic Legal Magazine ataupun Qawaidul Fiqhiyah, memang ada kaedah-kaedah fiqh yang menetapkan apa hukumnya bila kita melakukan perkara-perkara seperti ini. Contohnya, Legal Magazine berkenaan dengan hukum kita melakukan muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dan hukum asal dalam muamalat itu adalah boleh. Boleh, kita nak buat apa saja boleh. Kan, hatta yadulla dalil ala tahrimi. Sehingga adanya dalil yang mengharamkan dia. Jadi, bila kita nak berjual beli ataupun kita nak berurusan dengan orang bukan Islam, dengan orang kafir, dengan orang Kristian, orang Yahudi, Buddha, Hindu dan sebagainya, maka jawapan dia boleh, kan, selagi tidak ada dalil yang jelas, yang spesifik yang mengatakan haram. Jadi itu yang kita sebut sebagai legal maxim dalam fiqh. Baik. Dan pada masa yang sama, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak juga menghalau kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan keadilan. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahawa kalau dengan manusia ni, Allah Ta'ala tak larang kita buat baik dan kita berlaku adil kalau orang tu dia tidak memerangi kita. Dia tidak halau kita dari negara kita, dari negeri kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memang suka hamba-Nya yang melakukan keadilan. Jadi kita wajib berlaku adil. Walaupun dia tu bukan Islam, kan, walaupun dia tu orang yang berdosa dan sebagainya, kita disuruh untuk berlaku adil. Baik. Pada masa yang sama, contoh yang terbaik kepada kita, the best pattern yang ada kepada kita adalah sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi juga baginda banyak contoh dalam kehidupan baginda. Baginda memang berjual beli, bermuamalat dan mengambil manfaat daripada barang-barang orang bukan Islam dan melakukan perniagaan dengan orang bukan Islam. Contohnya satu hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis ni hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajal. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan daripada orang Yahudi dengan cara berhutang. Kan Nabi, kita tahulah, Nabi hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak mewah, sehingga menyebabkan pada waktu itu Nabi tidak ada wang untuk membeli makanan, maka Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Lalu Nabi gadaikan baju perang, baju besi baginda kepada orang Yahudi itu. Jadi ini contoh yang menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh untuk kita sengaja melakukan provokasi, mencetuskan ketegangan, berkonfrontasi dengan orang bukan Islam tanpa sebab. Tanpa sebab apa-apa kita sengaja mencetuskan permusuhan, perbalahan dengan orang bukan Islam. Tak boleh. Kan kita mesti hidup dengan cara harmoni, dengan cara yang baik, sebab contoh yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang Nabi tunjuk kepada kita, jelas menunjukkan kepada kita boleh kita bermuamalat dengan orang bukan Islam. Kita mengambil manfaat. Kalau dia jual makanan sebagai contoh, yang boleh kita beli, kita boleh beli makanan selagi makanan itu halal. Kalau dia jual ada perkhidmatan yang bagus, dia seorang yang mahir dalam membaiki
alat-alat perabot dan sebagainya, kita boleh manfaatkan. Itu tidak ada halangan dalam agama. Contoh ni apa yang ditunjukkan oleh Nabi dengan Yahudi pun. Nabi bermuamalat. Kalau kita ni tak adalah yang paling jahat selain daripada Yahudi kan, sehingga kita sebut kalau nak sebut harga tu mahal, kita sebut harga Yahudi kan, harga Yahudi menunjukkan memang mahal sungguhlah, sembelih sungguh harga tersebut. Jadi itu contoh. Kalau dengan Yahudi pun Nabi tunjukkan contoh kepada kita boleh kita bermuamalat, maka apatah lagi kalau bukan Yahudi kan, yang bukan orang bukan Islam yang lain. Jadi itu asalnya yang ada dalam agama. Dan pada masa yang sama juga dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq pernah mengupah satu orang lelaki dari suku kaum Adil, Bani Adil, yang mana dia ni diupah untuk jadi guide kan, tunjuk jalan. Sedangkan lelaki yang diupah oleh Nabi ini, dia pada masa itu dia ada seorang kafir dan seorang bukan Islam, dan dia ni daripada puak Quraisy kan, tapi dia bukan Islam. Dan Nabi bagi kepada orang tu unta, kenderaan, dan berjanji berjumpa di Gua Thawr, yang mana apa yang dilakukan oleh Nabi ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh kita guna perkhidmatan orang bukan Islam. Kita naik Grab, kan, naik kereta sewa dan sebagainya, boleh. Jadi itu adalah satu perkara yang menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh sewenang-wenangnya mengharamkan perkara yang jelas halal ataupun harus dalam agama. Kita kena ingat bahawa agama ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita untuk kita pandai-pandai kata itu haram, ini haram. Tak boleh. Kan? Kalau agama kata itu halal ataupun harus, maka jangan kita bermudah-mudah dalam mengharamkan sesuatu perkara. Kenapa? Sebab dalam surah An-Nahl ayat 116, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kamu itu secara dusta, secara bohong. Ini halal, ini haram. Tak boleh. Itu memang dilarang dalam agama. Kita nak sebut halal, haram ni, make sure kita pasti. Kita pasti terlebih dahulu berdasarkan rujukan yang betul. Sebab itu akan menjadi pembohongan terhadap Allah. Kita tak boleh memandai-mandai. Hukum Allah itu adalah milik Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh menyatakan itu haram ataupun halal. Kita manusia sebagai hamba, kita tidak berhak untuk memandai-mandai dalam bab hukum. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, dia tidak akan berjaya. Maka ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, pada masa yang sama, hukum ini juga boleh menjadi haram. Benda yang asalnya halal ataupun harus, dia boleh bertukar menjadi haram. Contohnya berniaga. Berniaga itu memang satu perkara yang harus. Bukan sahaja harus, malah digalakkan dalam agama. Tetapi pada masa yang sama, perniagaan yang harus itu ataupun yang tidak diharamkan oleh agama itu, dia boleh bertukar menjadi haram kalau cara kita berniaga ataupun produk yang kita jual itu adalah benda atau perkara yang diharamkan oleh agama. Contohnya, walaupun berniaga itu adalah perkara yang harus, tapi kita jual arak sebagai contoh, ataupun kita jual daging yang tidak disembelih. Contohnya kita jual babi dan seumpamanya, benda yang haram. Maka itu adalah perkara yang dilarang dalam agama walaupun asalnya berniaga itu adalah harus. Dan samalah juga kita berniaga tapi melibatkan riba. Ada berhutang, ada pelanggan kita berhutang dengan kita, tapi kita
letakkan interest. Boleh berhutang 1,000 tapi kena bayar balik 1,500. Itu contoh bahawa walaupun berniaga tu asalnya adalah harus, tetapi dia boleh bertukar menjadi haram. Ataupun kita sewa bangunan kita, rumah kita, dan kita tahu orang yang menyewa bangunan kita itu menggunakan bangunan yang dia sewa daripada kita untuk dijadikan hotel, untuk tempat pelacuran sebagai contoh. Maka itu haram. Kita tak boleh bersubahat dengan orang yang melakukan dosa. Maka ini antara sebab kenapa tajuk boikot ini menjadi satu tajuk yang hangat, kontroversi, dan juga ada beberapa pandangan yang mungkin berbeza di antara satu sama lain. Maka antara penilaian kita ialah, yang pertamanya bila kita melancarkan boikot, kita perlu membuat pertimbangan. Sejauh manakah boikot yang kita lakukan itu memberi maslahah ataupun kebaikan kepada orang Islam, dan apakah kemudaratan ataupun kerugian yang akan berlaku jikalau kita melakukan boikot. Sebab dalam banyak perkara dalam kehidupan kita ini, dia bukan sahaja ada kebaikan, tapi dia juga ada keburukan. Jadi kita kena buat pertimbangan. Macam kita makan ubat, kan, ataupun kita dapatkan rawatan di hospital. Biasa doktor sebelum memulakan sesuatu prosedur ataupun sebelum memberikan kita ubat sebagai contoh, doktor akan menjelaskan kepada kita bahawa prosedur yang kita akan lalui itu ada risiko-risiko yang tertentu. Jadi itu contoh mudah untuk menunjukkan kepada kita bahawa bila kita melakukan sesuatu, termasuk rawatan perubatan sekalipun, ada ketikanya perkara yang kita lakukan itu dia ada dua-dua, kan? Maslahah pun ada, kemudaratan pun ada, mafsadah. Jadi kita kena timbanglah antara maslahah dengan mafsadah tadi, keburukan, kebaikan tadi, yang mana lebih besar, kan? Yang mana lebih besar. Jadi ini antara pertimbangan yang perlu kita lihat. Sebab kita tidak mahu bila kita lancarkan boikot, tetapi kerugian itu lebih banyak kepada orang Islam. Niat kita baik sebab kita nak bagi tekanan kepada rejim-rejim yang melakukan kezaliman terhadap orang Islam. Tetapi kita tidak mahu jikalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya lebih banyak keburukan terhadap orang Islam. Contohnya, apabila kita mengetahui kerajaan-kerajaan ataupun kuasa-kuasa besar yang tertentu, dia ada produk dia. Dia ada produk dia yang dijual di negeri-negeri orang Islam. Dan kita tahu, kalau kita membeli produknya, barang-barang dia, maka itu akan mengukuhkan ekonominya. Dan apabila dia kukuh ekonomi, maka dia akan lebih kuat. Bila dia lebih kuat, maka dia akan lebih lama ataupun lebih luas kuasa jajahan, penjajahan dia terhadap orang Islam. Dan kita tahu bahawa negara-negara yang terlibat dengan perang, sebagai contoh bila kita bercakap tentang negara seperti Amerika, seperti Britain dan sebagainya, mana-mana negara yang terlibat dengan perang, sudah banyak laporan yang boleh kita baca yang menunjukkan bagaimana peperangan itu menjejaskan ekonomi negara berkenaan. Jadi itu contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana akhirnya peperangan itu dihentikan ataupun mendapat tekanan daripada rakyat mereka sendiri kerana pelbagai kesusahan yang mereka alami. Jadi itu contoh mudah untuk kita faham bahawa kenapa boikot ini dicadangkan, kerana ianya dipercayai dapat memberi tekanan kepada kerajaan ataupun negara yang menjajah negara umat Islam ataupun yang melakukan kekejaman terhadap umat Islam. Samalah sebagaimana orang-orang yang melakukan maksiat, kan, toke-toke yang sindiket sebagai contoh. Apabila kita tahu bahawa dia seorang yang melakukan maksiat, maka jikalau masyarakat memberi tekanan kepadanya, maka itu sedikit sebanyak akan menghalang dia daripada terlalu bebas dalam menyebarkan kemaksiatan atau kemungkaran dalam masyarakat kita. Jadi ini antara pertimbangan dia.
Sebagai satu contoh, apa yang pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu, iaitu fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada Thumamah dan memerintahkan kepada Thumamah untuk melakukan umrah. Jadi bila Thumamah sampai di Mekah untuk dia buat umrah, ada satu orang ni bagi tahu kepada Thumamah. Dia kata, apakah engkau telah murtad dari agama nenek moyang kamu? Kita tahulah zaman itu kan. Jadi Thumamah ni beriman. Maka bila ada seseorang yang mengenalinya, dia kata, kamu itu telah murtad, telah keluar daripada agama nenek moyang. Maksudnya telah beriman, masuk Islam. Maka kata Thumamah, dia kata tidak. Dia kata, justru aku telah masuk agama Islam bersama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, demi Allah, engkau tidak akan dapat gandum dari Yamamah, yakni sampai kepada kaum Quraisy, kecuali diizinkan masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa ada kan boikot itu ada, sebagaimana yang disebut oleh Thumamah, tak dapat gandum kan dari Yamamah. Jadi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tekanan yang kita berikan. Jadi dalam riwayat yang lain, Thumamah kata, ini disebut dalam Fathul Bari, dia kata gandum dari Yamamah tidak akan sampai kepada kamu kecuali diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa pada zaman Nabi dahulu, bahawa Nabi sendiri pernah melakukan tindakan boikot ini, mengawal kan barang. Jadi ini dijadikan hujah oleh para ulama yang berpendapat bahawa memboikot produk ataupun barang-barang perniagaan musuh itu dibolehkan jikalau, syaratnya jikalau ada maslahah. Jelas kita akan dapat manfaat kalau kita melakukan boikot tersebut. Contohnya, kata Syekh Al-Luhaidan, dia kata apa? Dia kata tidak ragu-ragu lagi bahawa memboikot produk musuh ataupun orang kafir itu memang disyariatkan. Memang kita disuruh dalam agama kita memboikot barang-barang perniagaan musuh, dia kata. Maka dia kata Thumamah Thumamah bin Utsal ketika dia masuk Islam bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata demi Allah, dia kata biji-bijian dan gandum tidak boleh sampai kepada Quraisy kecuali dengan izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sendiri bersetuju dengan apa yang dinyatakan, tindakan yang dilakukan oleh Thumamah itu. Jadi ini menjadi dalil di sisi sebahagian ulama yang mengatakan bahawa memang disyariatkan dalam agama kita memboikot barang-barang musuh ataupun perniagaan musuh. Baik. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahawa kita tak perlu boikot. Ini satu lagi pendapat. Dia kata tak perlu boikot. Jadi apakah betul kita ini kita tak perlu boikot? Jawapan dia, untuk kita boikot, kita kena ada data yang betul, kan, data yang lengkap, kan, maklumat yang cukup, kan, apakah boikot yang sesuai untuk kita lakukan. Sebab pertimbangan tadi antara maslahah dengan mafsadah, kan, kita tak mahu boikot yang kita lakukan itu tiba-tiba lebih banyak merugikan kita. Kita tak mahu, kan, kita mahu boikot itu memberi tekanan kepada musuh. Baik. Maka antara perkara yang perlu kita pertimbangkan ialah kita menyempitkan peluang mereka untuk mendapat keuntungan. Itu cara kita melemahkan musuh. Jadi, maka ini satu perkara yang perlu dilakukan dengan cara yang teliti. Kenapa kita perlu boikot? Jawapannya kerana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Itu saling tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Jadi itu perintah agama. Bila ada saudara kita yang berada dalam kesempitan, kesusahan, dizalimi,
Maka apa cara yang boleh kita lakukan untuk kita tolong mereka? Untuk kita bagi tekanan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada saudara kita. Maka kita kena pastikan bahawa apa yang kita lakukan itu ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, tidak boleh. Baik. Sekarang kita lihat contoh-contoh fatwa para ulama tentang boikot. Antaranya yang pertamanya adalah fatwa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana dia mengatakan bahawa jihad yang paling besar pada zaman ini adalah kita mengusahakan kekuatan ekonomi orang Islam. Jadi ini antara benda yang kita nak kena ambil tindakan. Kehidupan kita ni antara benda yang kita nak kena buat ialah macam mana kita nak sokong dan macam mana kita nak usahakan supaya ekonomi orang Islam ini semakin kuat dari hari ke hari. Jangan kita melakukan sesuatu tindakan yang melemahkan ekonomi orang Islam. Jadi itu antara pertimbangan. Dan juga pada masa yang sama, kita perlu memberikan kelonggaran kan, dalam perkara-perkara yang diperlukan oleh orang Islam. Termasuk kita melonggarkan, contohnya dalam soal mereka bekerja dan sebagainya. Jadi berniaga, makan gaji. Contohnya kalau kita larang orang Islam bekerja di syarikat bukan Islam, maka sudah tentu kita menyempitkan peluang mereka untuk mencari nafkah. Kita tak boleh sepanjang masa sumbang duit kepada mereka. Mereka tidak bekerja, cari pekerjaan susah. Ialah zaman sekarang pasca PKP, COVID, kita tahu bahawa banyak perniagaan terjejas, banyak peluang pekerjaan yang tertutup dan sebagainya, susah nak cari pekerjaan. Kita yang bercakap ni mudahlah kan, tak payah bekerja kat situ, bekerja tempat lain. Tapi nak cari pekerjaan tempat lain itu bukan semudah sebagaimana yang kita cakap. Jadi ini antara fatwa yang mengatakan bahawa memang antara jihad yang paling agung pada zaman ini ialah meningkatkan ekonomi orang Islam. Pada masa yang sama kita meluaskan peluang pekerjaan kepada orang Islam supaya mereka dapat menanggung nafkah keluarga mereka. Pada masa yang sama, Syekh Luhaidan kata antara jihad yang paling besar, yang paling agung ialah memboikot perniagaan musuh-musuh Allah. Ini yang kalau kita mampu lakukan, hendaklah kita boikot. Dan jangan kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada mereka di pasaran sehingga mereka mempunyai ekonomi yang kuat, dan kemudian apabila mereka mempunyai keuangan yang kukuh, lalu mereka menekan orang Islam. Maka kita jangan biarkan perkara seperti ini berlaku sehingga menyebabkan mereka menjadi kumpulan-kumpulan yang kuat untuk menguasai orang Islam. Jadi ini antara fatwa Syekh Luhaidan. Dan dia kata bahawa orang Islam tidak perlu kepada hasil-hasil produk mereka. Itu kata beliau. Dan dia kata bahawa orang-orang Islam lebih memerlukan hasil-hasil keluaran daripada negara-negara umat Islam. Jadi keutamaan itu perlu diberikan kepada perniagaan orang Islam. Kemudian fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika dia ditanya tentang hukum minuman yang dihasilkan oleh industri yang dikuasai oleh Yahudi. Kan? Apa hukum dia? Boleh ke tak boleh kita minum minuman bergas, minuman dalam tin, dalam botol yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat yang kita tahu ia adalah syarikat yang dikuasai oleh orang Yahudi. Maka apa kata Syekh? Syekh kata, tidakkah sampai kepada kamu bahawa Nabi SAW pernah membeli makanan untuk keluarga baginda daripada orang Yahudi? Maknanya Nabi sendiri pernah beli makanan daripada orang Yahudi. Dan bahawa Nabi meninggal dalam keadaan baju besi baginda masih lagi tergadai kepada orang Yahudi itu. Maknanya sampai Nabi wafat pun urusan gadaian itu masih belum selesai. Itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dalam kehidupan baginda sampai Nabi wafat
berjual beli, bermuamalah, berurusan dengan orang bukan Islam, termasuk Yahudi, memang diharuskan, dibolehkan. Sebab itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri. Dan tidak sampaikah kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah daripada orang Yahudi. Jadi katalah orang Yahudi jumpa kita dan dia bagi hadiah. Kita boleh terima hadiah itu kerana mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri yang pernah menerima hadiah yang diberikan oleh Yahudi kepada baginda. Kemudian dia kata Syekh, dia kata jikalau kami mengatakan bahawa kita tidak akan menggunakan barang-barang ataupun produk orang Yahudi, maka Syekh kata kita akan tidak dapat menggunakan banyak perkara yang bermanfaat. Kalau kita ambil sikap, kita tak mau guna semua hasil-hasil daripada industri, perusahaan, perniagaan orang-orang Yahudi, maka dia kata kita akan rugi kerana tidak dapat menggunakan banyak benda yang sebenarnya bermanfaat. Seperti kenderaan, dia kata, yang dibuat oleh orang Yahudi. Ataupun hilang perkara-perkara manfaat yang lain. Kalau contoh yang paling relevan sekarang ni, macam yang kita guna sekarang lah, Google dan sebagainya. Itu semua, kalau kita lihat, banyak syarikat-syarikat yang berkaitan dengan IT ini, teknologi maklumat dan seumpamanya, kebanyakan boleh kata hampir ke semua, kalau tidak semua pun hampir semua, sedikit sebanyak didominasikan, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kita ambil tindakan boikot terhadap semua benda ni, maka kita tak akan dapat banyak benda-benda yang bermanfaat. Sedangkan terbukti perkara-perkara itu sememangnya bermanfaat kepada kita, orang-orang Islam. Kita nak mengadakan kuliah pada pagi ini pun sebenarnya kita banyak menggunakan teknologi dan juga kebijaksanaan yang terhasil daripada orang-orang Yahudi. Maka itu contoh yang disebut oleh Syekh. Yang ketiganya fatwa yang ketiga oleh Syekh Abdul Aziz, yang mana dia kata bahawa membeli barang orang kafir hukumnya boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi barang daripada orang Yahudi. Baginda pernah beli makanan daripada orang Yahudi dan Nabi wafat dalam keadaan baju besinya masih lagi tergadai kepada orang Yahudi. Jawapan dia lebih kurang sama dengan jawapan Syekh tadi. Tapi dia kata pada masa yang sama kita kena jelaskan kepada masyarakat tentang akidah mereka, ideologi mereka. Yang tu tak boleh tolak ansur. Bab kita ambil manfaat daripada produk mereka, silakan. Tetapi bab bahaya ideologi mereka, akidah mereka, contohnya Zionist movement dan sebagainya, yang tu kita kena bagi penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak jadikan mereka ini sebagai pemimpin, sebagai kawan ataupun bukan sebagai kawan, sebagai teman rapat, sebagai teman, sebagai sahabat. Tak bolehlah sebagai sahabat. Kalau kita kawan di pejabat, itu perkara biasa. Baik. Jadi membeli daripada mereka ataupun mengambil manfaat daripada perkhidmatan mereka ataupun produk mereka, jikalau itu ada maslahah, ada keperluan, maka itu dibolehkan. Itu dilonggarkan oleh agama. Yang penting jangan kita ni ada kecintaan, sayang, taat, setia kepada mereka. Itu yang penting. Kemudian fatwa seterusnya oleh Syekh Muhammad Nasruddin, dia mengatakan bahawa iaitu apabila ditanya tentang hukum bermuamalat, membeli barang-barang daripada orang bukan Islam, dia kata bahawa orang-orang Bulgaria menyembelih daging-daging yang kita import itu dengan penyembelihan yang benar-benar syar'i. Dia kata, maka aku katakan, hendaklah kita tidak mengimport daripada mereka. Bahkan wajib bagi kita memboikot mereka sampai mereka berhenti menumpahkan darah saudara kita orang-orang Islam. Jadi contoh yang disebut oleh Syekh, kalau orang Bulgaria dia membunuh, contoh macam yang berlaku di Bosnia Herzegovina dan sebagainya, Albania dan lain-lain yang kita tahu, mereka bunuh orang Islam. Walaupun mereka menyembelih daging-daging itu dengan cara syar'i ataupun daging itu daging halal dan sebagainya, tetapi dengan sebab kekejaman yang mereka lakukan kepada orang Islam, maka Syekh kata jangan kita import, jangan kita beli barang dia. Kita wajib boikot supaya mereka berhenti
daripada menumpahkan darah saudara kita. Jadi kita boleh nampak bagaimana antara fatwa-fatwa ini ada beberapa perbezaan atau sedikit perbezaan walaupun secara umumnya nampak macam sama. Kemudian fatwa Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dia kata apa? Dia kata boikot produk orang kafir musuh Islam ni disyariatkan. Disyariatkan. Tapi dia kata tidak wajib. Tidak wajib. Mana kalau kita tak boikot, kita tidak berdosa. Dia kata tidak berdosa. Cuma dia kata dia menyokong boikot. Tapi siapa yang tidak mahu memboikot produk ataupun perkhidmatan yang tertentu, saya kata, ni Syekh kata ni, aku mengatakan bahawa dia tidak berdosa. Dia bukan seorang fajir. Kecuali kalau kerajaan sendiri yang telah membuat pengisytiharan atau keputusan dilarang membeli sesuatu produk ataupun hendaklah boikot sesuatu perkhidmatan dan sebagainya. Maka pada ketika itu barulah haram kita membeli produk itu ataupun menggunakan perkhidmatan itu kerana itu keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang memerintah. Katalah Majlis Agama Islam, pihak berkuasa agama keluarkan fatwa, kan, dia diharamkan beli barang ini ataupun diharamkan menggunakan perkhidmatan yang tertentu. Maka pada masa itu oleh kerana ia dikeluarkan oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa, maka wajib kita taat. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Baik. Jadi pada masa yang sama kalau tidak ada keputusan daripada kerajaan, maka boikot itu hukumnya adalah dilonggarkan. Kita tak boleh kata berdosa, tak boleh. Sesiapa yang tak mau boikot, kita jangan kata dia berdosa, jangan kata dia tak sayang kepada saudara seagama dan sebagainya. Sebab apa? Kerana sudut pandang kita ni berbeza di antara satu sama lain. Kemudian satu lagi Syekh kata yang mewajibkan untuk memboikot itu adalah sebahagian produk sahaja. Jadi kalau kita boleh cari alternatif, maka kita boleh boikot. Kalau kita tak boleh cari alternatif, maka bagaimana kita nak boikot? Baik, kemudian banyak lagi lah contoh-contoh fatwa yang tertentu dan sebagainya, macam Syekh Saleh Fauzan. Dia kata bahawa ulama tidak ada yang memfatwakan haram membeli produk Amerika. Ada orang kata haram beli produk Amerika. Dia kata tak. Ulama tidak pernah memfatwakan haram beli produk Amerika. Sebab apa? Sebab produk Amerika ni banyak kan yang ada di pasaran umat Islam, di negara-negara umat Islam. Jadi itu antara contoh-contoh fatwa yang saya boleh sebutkan. Jadi secara ringkasnya sebagai penutup, sebelum saya akhiri kuliah pada pagi ini, bagaimana kita nak faham fatwa-fatwa tadi? Maka secara ringkasnya daripada beberapa fatwa yang saya sebut sepintas lalu itu, yang pertamanya ialah menjual dan membeli produk orang kafir ataupun musuh agama ataupun orang yang melakukan maksiat, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya bukan haram. Halal selama mana produk itu halal, selama mana perkhidmatan itu halal. Itu yang pertama, poin penting kita pada pagi ni. Kita tak boleh kata haram, tak boleh. Tak boleh kata haram beli barang orang kafir, tak boleh. Tak boleh kata haram beli barang ataupun barang jualan orang-orang yang banyak melakukan dosa, tak boleh. Dalam agama, hukum dia adalah halal sebab mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama sepakat daripada fatwa yang kita baca tadi, ulama sepakat tidak boleh kita kata haram benda yang halal dan tidak boleh kita halalkan benda yang haram. Yang boleh kata halal haram ni, kuasa untuk halalkan dan haramkan sesuatu benda hanyalah Allah sebagai asy-syari'. Para ulama hanya membawa kepada kita apa yang dapat difahami daripada nas. Tidak boleh sesiapa pun memandai-mandai dalam menetapkan hukum. Yang ketiganya, memboikot barang orang kafir ataupun musuh Allah dan juga orang yang kaki maksiat dengan niat tujuan kita untuk menghalang dia daripada dia terus melakukan kemungkaran. Niat kita untuk halang dia daripada melakukan kekejaman kepada orang Islam, maka boleh. Boleh kita boikot. Bahkan ulama-ulama yang kita baca fatwa-fatwa tadi mengatakan bahawa itu termasuk jihad yang besar.
Cuma yang tak bolehnya kita haramkan benda halal. Beli barang dengan orang bukan Islam ni, hukum dia halal. Jadi kita tak boleh haramkan. Cuma kita memboikot barang dia tu bukan sebab dia haram. Sebab kita nak bagi tekanan kepada dia supaya dia tidak melakukan kekejaman berterusan kepada orang Islam. Itu tujuan kita. Baik, seterusnya yang keempat, jikalau boikot itu datang daripada kerajaan, datang daripada pihak berkuasa, maka pada ketika itu barulah wajib kita melakukan boikot. Sebab bila datang daripada pihak berautoriti, pakar-pakar dalam bidang itu telah pun bermesyuarat, mereka telah membahaskan buruk baik tentang sesuatu perkara. Maka pada ketika itu wajib kita taat kepada perintah boikot yang datang daripada pihak berkuasa. Yang kelima, selagi tidak ada keputusan daripada kerajaan, maka kita tidak boleh paksa orang lain untuk boikot, dan tidak boleh kata orang yang tak mau boikot tu sebagai berdosa. Macam sekarang lah yang kita bergaduh sekarang ni. Kalau kita boikot barang tertentu, jenama tertentu, nanti ada pula kawan-kawan kita, saudara-saudara seagama kita yang hilang pekerjaan. Jadi itu menjadikan kesusahan lah. Tak kesian ke kepada saudara kita yang hilang pekerjaan, nak cari kerja tempat lain dan sebagainya. Pihak yang bersetuju dengan boikot ni pula kata, kita kena lebih kesian kepada saudara kita di Palestin berbanding dengan saudara kita di Malaysia yang hilang pekerjaan. Macam tu pula pendapat dia. Jadi itu antara contoh perbezaan pendapat di kalangan kita. Tapi yang pentingnya, kita jangan sampai tahap mencela orang yang tidak bersetuju dengan kita. Sebab setiap kita ni ada sudut pandang yang berbeza dan pertimbangan maslahah dan juga mafsadah yang berbeza. Ada orang dia melihat boikot sekarang ni lebih banyak maslahah, maka kita teruskan boikot. Tapi ada orang lain pula melihat bahawa mafsadah tu, kerosakan tu lebih dekat dengan kita berbanding dengan maslahah yang kita nak capai yang berada di dunia Arab. Maka ini contoh perbezaan pendapat yang menyebabkan kita mengambil pendekatan yang berbeza dalam soal boikot. Kemudian yang keenamnya ialah boikot yang boleh dipaksa hanyalah apabila datang daripada kerajaan. Seterusnya, kita boikot barang bukan Islam ataupun perkhidmatan mereka, jangan sampai kita ni rugi sehingga tak dapat manfaat yang banyak daripada produk ataupun perkhidmatan yang mereka sediakan. Banyak apps dan sebagainya, mekanisme yang diperkenalkan dalam dunia hari ini yang sebenarnya datang daripada golongan kafir, yang datang daripada Yahudi sebagai contoh. Sedangkan itu sangat banyak manfaat kepada kita. Jadi kita jangan sampai tahap terlalu benci kepada kaum yang tertentu sehingga akhirnya kita rugi kerana tidak dapat memanfaatkan barang mereka ataupun perkhidmatan mereka. Kemudian kita melakukan boikot ini, memanglah kita tak boleh lakukan secara 100% secara menyeluruh. Tapi kalau kita nak lakukan juga, kita lakukan berdasarkan kepada maslahah, berdasarkan kepada kemampuan kita dan lihatlah apa yang sesuai untuk kita lakukan. Kemudian yang seterusnya, tidak boleh kita kata siapa yang tak mau boikot bermakna dia bersekongkol dengan orang kafir. Tak boleh lah. Kan? Katalah ada kawan kita, dia tak mau boikot, kita kata engkau ni memang engkau ni penyokong Yahudi. Tak boleh kata gitu. Kan? Ataupun engkau ni penyokong Zionis. Kita cakap macam tu. Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab sudut pandang yang berbeza yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Baik, jadi akhirnya sidang hadirin mukminin, dalam perkara yang kita hadapi sekarang ini, kewajipan kita ialah memberi penerangan demi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan dalam perkara yang kita berbeza, janganlah kita mencela di antara satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara seagama kita yang sedang dizalimi di mana-mana jua di atas dunia ini. Insya-Allah saya serahkan kepada Puan Moderator jika ada soal jawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Saya nampak dekat sini yang kat tangan Puan Zahra. Ada nak tanya soalan? Dipersilakan. Atau ada yang lain-lain nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya nak tanya sikit Ustaz. Kita orang Islam dalam media sosial dia jual produk dia tapi dia dedah ke aurat, nak melakukan, nak lariskan produk dia. Dia buat perkara-perkara yang tak elok ya dari segi Islam kita kan, nak lariskan produk dia. Bolehkah kita beli Ustaz, ataupun kalau kita beli kita rasa macam kita bagi sokongan pada dia, masih dia lakukan benda-benda itu? Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu a'lam. Kalau berdasarkan kepada apa yang telah saya huraikan tadi, hukum asalnya memang boleh kan. Hukum asalnya boleh kita beli dengan orang yang pakai seksi sebagai contoh kan. Kita tahu dia menggunakan aset dia tu, badan dia tu untuk tarik pelanggan. Dia pakai seksi. Jadi hukum asalnya boleh tak untuk kita beli barang dia? Katalah kita lapar, kita dahaga, kita nak beli minuman ataupun makanan, yang kita nampak kedai dia dan dia pakai macam tu. Apakah boleh kita pergi beli barang dia ataupun makanan minuman yang dia jual? Jawapan dia boleh, sebab berdasarkan kepada kaedah fiqh yang telah saya huraikan tadi, iaitu al-aslu fil muamalat, kan asal dalam muamalat ini adalah al-ibahah, kan harus boleh. Tapi pada masa yang sama, kita dianjurkan untuk memberi tekanan kepada orang-orang yang macam tu supaya dia tidak pakai seksi. Selain daripada kita ad-dinun nasihah, kan agama ni nasihat. Selain daripada kita tegur dia, kita nasihat dia, kalau dia masih lagi keras kepala, jadi kita pakatlah dengan kawan-kawan kita, orang kampung kita, jangan pergi belilah barang dia, supaya dia sedar bahawa kita tak minat pun nak pandang tubuh dia yang seksi itu. Itu sebagai contoh supaya dia sedar bahawa orang taman dia, orang kampung dia tak suka dia berpakaian seksi itu. Itu kaedah yang kedua. Jadi kita tak boleh campur antara dua tu. Yang pertamanya, boleh tak kita beli? Jawapan dia boleh, harus, tidak berdosa, tidak diharamkan. Tapi pada masa yang sama kita ada tugas untuk memberi nasihat kepada dia, sedarkan dia bahawa apa yang dia lakukan itu salah. Maka kalau kita nasihat dengan cara baik, dia masih lagi degil, maka kita boleh pakat-pakat sama-sama kita, jangan belilah barang dia, supaya bila dia tahu ramai orang tak suka, mudah-mudahan hati dia terbuka, dia insaf, supaya dia tidak lagi melakukan perkara itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jelas. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, baik. Terima kasih kepada soalan itu. Dan Alhamdulillah, saya rasa setakat ini sahaja perbincangan kita. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz sudah jalani. Atas perkongsian ilmu ini, perbincangan sangat-sangat menarik tentang boikot perniagaan musuh. Dan sesuailah dengan firman Allah SWT, dan tolong-menolonglah dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam hal-hal dosa dan permusuhan. Itu surah Al-Ma'idah ayat 2. Oleh itu kita diingatkan bahawa dalam menentukan hukum sesuatu perbuatan manusia, ia hanya boleh ditentukan setelah melihat natijah hasil perbuatan tersebut daripada sudut kebaikan dan ataupun keburukannya. Dan akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu serta memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan tidak dilupakan juga kepada para jemaah yang dan juga ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada penaja dan para penyumbang selama program Kuliah Doha demi kesinambungan majlis ilmu ini yang wajib kita semua perlukan setiap hari, dan moga digandakan keberkatan rezeki dan umur. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya. Mohon maaf jika ada kekhilafan tutur kata daripada saya. Yang sepenuhnya itu hanyalah milik Allah SWT. Dan bagi menutup majlis ilmu ini, Ustaz, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jelani bagi mengakhirinya dengan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat semua, marilah kita sama-sama berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu
Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Radio Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama.